Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bab 1, nombor nisbah dengan subtopik 1.2 iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, kita ada 4 perkara dalam subtopik ni. Penambahan dan penolakan integer, penambahan dan pembahagian integer, gabungan operasi integer dan hukum operasi aritmetik. Okey, kita tengok yang pertama, penambahan dan penolakan integer. Okey, kali ni dia guna kaedah garis nombor. Awak boleh tengok dalam buku kerja muka surat 3. Okey, nombor 7. Soalan nombor 7, dia ada guna garis nombor. Jadi, ini salah satu cara lah untuk mengira penambahan dan penolakan integer. Okey, untuk penambahan integer, okey, ini dipanggil garis nombor. Okey, yang ni dikira garis nombor. Okey, garis nombor ni adalah nombor dia. Lepas tu, kalau penambahan, okey, ini operasi tambahan, tambah. Kalau dia tambah nombor positif, dia ke kanan. Bila dia gerak ke kanan ni bermaksud dia tambah nombor positif. Kalau dia gerak ke kiri bermaksud dia tambah nombor negatif. Okey. Lain pula dengan penolakan integer. Okey, penolakan integer. Okey, ini garis nombor. Dia berbeza, dia berlawanan dengan penambahan integer. Kalau dia tolak nombor penolakan ni, kalau dia gerak ke kanan bermaksud dia tolak nombor negatif. Kalau dia gerak ke kiri bermaksud dia tolak nombor positif. Dia berlawanan. Penambahan dengan penolakan ni dia berlawanan. Okey, kita tengok contoh pertama. Contoh pertama, okey, nombor asal dia ialah 2. Okey, jadi dia tulis 2 kat sini. 2 tambah berapa sama dengan berapa. Jadi, kita tengok anak panah ni. Anak panah dia ke kanan. Okey, kalau tambah ke kanan bermaksud dia tambah nombor positif. Jadi, kat dalam ni positif lah. Positif berapa? Awak kena kira lah. Ni 2 ke 4 ni berapa nilai dia? 2. 4 ke 6, 2. Okey, semua 2. Jadi apa nilai dia? 2, 4, 6. Jadi dia tambah 6. Okey, dapat apa? 8. Okey, tengok contoh kedua. Okey, apa beza yang pertama dengan kedua ni? Yang pertama ni dia bergerak ke kanan. Yang ni dia bergerak ke kiri. Okey, kalau gerak ke kiri bermaksud dia tambah nombor negatif. Okey, awak terus letak negatif. Okey. Berapa nilai ni? Asalnya dia adalah 12. Okey, 12 tambah dengan, okey, 3 ke 6 berapa nilai dia? 3. Sini 3, sini 3. Jadi jumlah dia 9. Okey, 12 tambah negatif 9 sama dengan 3. Okey, sekarang kita tengok operasi tolak, penolakan integer. Okey, asalnya 8. Okey, 8 tolak. Okey, ingat dia berlawanan dengan penambahan tadi. Kalau penolakan, kalau ke kiri, dia bergerak ke kiri bermaksud dia tolak nombor positif. Positif. Okey. Positif berapa? 2, 4 ni. 2, 2, 2. Jadi 6. Jadi jawapan dia adalah 2. 8 tolak 6 sama dengan 2. Betul kan? Okey. Sekarang contoh yang kedua bagi penolakan integer. Nombor 3. 3 tolak.
Okey. Anak panah ke kanan. Ke kanan bermaksud dia tolak nombor negatif. Negatif. Negatif apa? 3 ke 6? 3 ke negatif 9. Okey, jawapan akhir dia adalah 12. Okey, tadi dia bagi garis nombor, kita isi tempat kosong. Sekarang dia bagi soalan terus dan kita kena cari jawapan. Tapi kali ni cikgu tak nak tunjuk kaedah garis nombor. Cikgu nak tunjuk kaedah yang lebih senang. Okey, kalau kita tengok soalan ni, dia ada dua simbol yang bersebelahan. Ya. Okey, macam ni. Ni positif, ni negatif. Yang bersebelahan. Ni pun sama. Positif, negatif. Yang ni negatif, negatif. Yang ni pun negatif, negatif. Okey. Yang ni awak kena tahu. Bila awak jumpa dua simbol yang bersebelahan, awak kena tukar jadi satu. Macam mana kita nak tukar? Okey. Kalau kita tengok, okey, yang ni awak kena ingat ya. Kalau awak jumpa simbol positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif. Okey, yang ni dua tanda yang sama kan? Dua tanda sama. Awak akan dapat positif. Ingat, bila dia tambah dengan tambah, dia jadi tambah. Tolak-tolak, dia jadi tambah. Sebab ni sama kan, tanda sama. Tambah-tambah, sama. Jadi tambah. Tolak-tolak, jadi tambah. Okey, kalau dua tanda berlainan, contohnya, okey, tambah dengan tolak ataupun tolak dengan tambah, dia jadi negatif. Ini je yang awak kena ingat. Kalau dua tanda yang sama, tambah-tambah jadi tambah, tolak-tolak jadi tambah. Tapi kalau dua tanda yang berlainan, dia jadi tolak ataupun negatif. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama, soalan A. Okay. Negatif 15 tambah negatif 4. Okay. Bila awak tengok je, awak tengok dua tanda yang bersebelahan, awak kena tukar jadi satu kan. Jadi tambah tolak, tanda berlainan. Tanda berlainan dia jadi negatif. Jadi negatif 15 tolak 4. Okay, macam mana nak kira negatif 15 tolak 4? Okay, tak apa. Kita tinggal situ dulu. Kita tengok yang B pula. 20. Okay. Dua tanda yang berlainan kan. Tambah dengan tolak dia jadi. Dua tanda berlainan. Tambah tolak jadi tolak. Tolak 4. Okay. Yang C. 14. Okay. Tanda tolak-tolak. Tanda yang sama kan. Tolak-tolak. Jadi tambah. Tambah 2. Okey, yang D, tolak-tolak, dia jadi tambah. Negatif 10 tambah 2. Okey, tak selesai lagi ni. Kita kena selesaikan soalan ni. Dia tanya negatif 15 tolak 4. 20 tolak 4. 20 tolak 4 tak ada masalah. Sebab biasa awak kira kan. 20 tolak 4 berapa? 16. Okey, kalau 14 tambah 2, 16. Okey, yang menjadi masalah sekarang, awak tak pernah jumpa soalan gini ke? Negatif 15 tolak 4. Negatif 10 tambah 2. Okey, cikgu nak ajar konsep hutang. Hutang dengan ada duit. Kalau nombor positif bermaksud awak ada duit. Kalau negatif tu bermaksud hutang. Okey ya. Okey, cuba awak tengok.
Negatif 15. Negatif 15 bermaksud awak hutang RM15. Lepas tu, negatif 4 lagi. Ataupun tolak 4. Ni kira negatif 4 lah. Negatif 4 ni bermaksud awak hutang lagi RM4. Mula-mula awak hutang RM15. Lepas tu awak hutang lagi RM4. Jadi hutang berapa sekarang ni? Berapa awak ada hutang? Negatif 19. Hutang RM19. Boleh ha? Okay, yang B dah settle, C dah settle. Okay, D. Negatif 10 tambah 2. Okay, negatif 10. Negatif tu bermaksud hutang RM10. Tambah 2 ada RM2. Okay, awak bayar hutang tu. Dah awak ada duit RM2, awak bayar hutang RM2. Jadi baki dia berapa? Hutang awak tinggal berapa sekarang? Hutang awak tinggal RM8. Jadi kalau hutang awak kena letak negatif. Okey, kita tengok contoh seterusnya supaya awak lebih faham. Okey, 3 tolak positif 4. Ingat balik ya. Kalau tanda yang sama dia jadi tambah. Kalau tanda yang berlainan dia jadi tolak. Okey. Ni tolak tambah dia jadi apa? Tanda berlainan kan? Berlainan dia jadi tolak. Jadi 3 tolak 4. Okey. 3 tolak 4. Duit ada RM3. Hutang RM4. Jadi banyak hutang ke banyak duit? Banyak hutang. Ada berapa dari hutang dia? Dah bayar RM3. Hutang dia tinggal RM1. Okey. B. Okey. Tanda yang sama. Positif-positif dia jadi positif. Negatif 5 tambah 6. Okey, hutang RM5, duit ada RM6. Bayar hutang RM5. Ada duit lagi ke? Ke banyak hutang ke banyak duit? Duit ada RM6. Hutang RM5. Bayar hutang RM5, baki RM1. Okey, satu lah. Yang ni awak boleh tukar juga kepada 6 tolak 5. 6 tolak 5, 1. Okey. Ni ada 2 tanda yang bersebelahan. Tambah tolak dia jadi tolak. Jadi 8 tolak 10. 8 tolak 10. Duit ada RM8. Duit ada RM8. Hutang RM10. Jadi banyak hutang kan? Hutang dia tinggal berapa? Bayar RM8, baki RM2. Okey, yang keempat. 5 tolak negatif 7. Okey, negatif-negatif. Tanda yang sama dia jadi positif. Jadi 5 tambah 7. Okey, 5 tambah 7, 12. Okey, sekarang kita pergi kepada hasil darab atau hasil bahagi dua integer. Okey, tadi operasi tambah dan tolak. Sekarang kita pergi kepada hasil darab dan hasil bahagi. Okey. Kalau tambah dengan tolak, dia ada 2 tanda yang bersebelahan tadi. Kalau tambah, tambah, tambah. Tolak, tolak, tambah. Kalau tolak, tambah, tolak. Tambah, tolak, dia jadi tolak. Okey. Sekarang ni, hasil darab. Sama juga. Kalau nombor positif dengan positif, hasil dia positif. Negatif darab dengan nombor negatif, dia akan dapat positif. Ingat? Tambah, tambah, tambah. Tolak, tolak, tambah. Tanda yang sama, dia akan dapat. Tambah. Bila 2 tanda yang berlainan, dia jadi tolak lah. Ini tolak darab. Nombor negatif darab nombor positif, dia jadi negatif. Nombor positif darab nombor negatif, dia dapat negatif. Sama juga dengan bahagi. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama. Okey, ni cikgu ada selitkan nota, boleh tengok sini. Okey, nombor 1, 4 darab negatif 3. Okey, mula-mula awak kena tahu hasil dia ni positif ke negatif. Okey, kalau dia tak tulis apa-apa, 4 ni dia bermaksud apa? Dia bermaksud nombor positif.
Kalau dia tak tulis, awak tak nampak simbol positif ke negatif, bermaksud dia positif. Okey, nombor positif darab nombor negatif. Ni, positif darab nombor negatif, awak akan dapat negatif. Okey, 4 darab 3, 12. Jadi, 4 darab negatif 3 sama dengan negatif 12. Okey, nombor 2. Okey, tengok. Nombor negatif, ni nombor negatif darab dengan nombor negatif. Okey, tanda yang sama, ia jadi positif kan. Okey, 6 darab 7, 42. Okey, jadi jawapan dia 42. Kalau awak tak tulis positif ni, tak ada masalah. Tulis 42 je, betul juga. Kalau awak tulis pun tak berdosa. Okey, nombor 3. Negatif, ni operasi bahagi pula, tak didarab kan. Okey, operasi bahagi. Negatif 10 bahagi 2. Okey, 2 ni nombor apa? Positif ke negatif? Positif kan? Sebab awak tak nampak simbol positif ke negatif, bermaksud dia nombor positif lah. Okey, positif. Jadi, negatif dengan positif. Tanda yang berlainan kan? Berlainan dia akan dapat negatif. Negatif berapa? 10 bahagi 2 berapa? 5. Okey, ingat pertama sekali awak kena letak simbol sama ada dia positif atau negatif. Yang kedua baru awak kira operasi itulah. Okey, yang ini 100 bahagi negatif 25. 100 dia positif. Positif bahagi negatif. Positif negatif dia jadi negatif. 100 bahagi 25 berapa? 4. Okey, jadi jawapan dia negatif 4. Okey, sekarang kita pergi ke perkara yang ketiga dalam subtopik ni. Gabungan operasi integer. Yang ni awak dah pun belajar masa darjah 6. Masa sekolah rendah. Okey, jadi tak ada masalah cikgu rasa. Tapi untuk kita ulang kaji balik lah. Okey, dia ada tertib operasi. Di mana kita tengok yang mana dulu yang kita kena selesaikan. Bila dia ada gabungan operasi, tambah, tolak, darab, bahagi semua. Jadi, pertama sekali kita tengok kurungan. Okey, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Bila selesaikan dalam kurungan, barulah kita pergi kepada darab atau bahagi. Okey, darab atau bahagi ni kita biasa selesaikan dari kiri ke kanan. Okey, bila selesai darab atau bahagi, barulah kita tengok tambah atau tolak. Tambah atau tolak ni kita selesaikan dari kiri ke kanan. Okey, kita tengok contoh soalan. Yang pertama, kurungan 5 tolak 3 darab negatif 2. Okey, yang ni bukan kurungan. Ni dia buat kurungan, memang kurungan. Tapi ini adalah sebenarnya nombor negatif. Nombor negatif biasanya dia letak dalam kurungan. Okey, jadi kita selesaikan yang ni dulu. 5 tolak 3 sebab ni bukan operasi. Okey, 5 tolak 3 berapa? 5 tolak 3, 2. 2 darab dengan negatif 2. Okey, 2 ni positif. Positif darab negatif, kita dapat negatif. 2 darab 2, 4. Jadi jawapan dia negatif 4. Okey. Negatif 15 tambah negatif 10 bahagi negatif 2. Okey, yang kita belajar tadi. Kurungan, darab atau bahagi, kemudian tambah atau tolak. Jadi kalau kita tengok kat sini, tak ada kurungan kan? Memang ada kurungan. Ini kurungan sebab dia nombor negatif. Okey. Dia ada operasi apa ni? Cuba awak tengok operasi apa ni? Operasi tambah dengan operasi bahagi. Okey, jadi kalau tambah dengan bahagi, yang mana dulu? Bahagi dulu kan? Jadi kita selesaikan ni dulu. Jadi kita tulis je lah di depan ni. Negatif 15 tambah dengan, okey. Ni, cikgu tulis kat tepi. Negatif 10 bahagi negatif 2. Negatif bahagi negatif. Negatif ni tanda yang sama. Tanda yang sama jadi positif.
positif. Berapa? 10 bagi 2? 5. Okey. Jadi, okey. Awak tengok dua tanda yang bersebelahan. Tambah-tambah dia jadi tambah. Jadi negatif 15 tambah 5. Okey. Macam tadi lah. Yang cikgu tunjuk ni. Negatif 15 bermaksud dia hutang RM15. Dia ada duit RM5. Dia bayar hutang RM5 tu. Baki dia berapa? Hutang dia ada berapa lagi? Ada RM10. Hutang ada RM10. Hutang negatif lah. Negatif 10. Sebenarnya yang ni awak kalau nak make sure betul ke tak, awak boleh tekan calculator. Awak tekan calculator. Negatif 15 tambah 5. Awak akan dapat lah. Negatif 10. Okay, perkara yang terakhir dalam subtopik ni ialah hukum operasi aritmetik. Dia ada 4 hukum. Cikgu rasa awak boleh baca sendiri dalam buku teks pun ada. Hukum kalis tukar tertib. Okey, cikgu terangkan secara ringkas. Hukum kalis tukar tertib ni A tambah B sama dengan B tambah A. Cuma alih tempat je lah. Kalau A darab B ni sama dengan B darab A. Okey, yang kedua hukum kalis sekutuan. Kurungan A tambah B tambah C sama dengan sama dengan A tambah kurungan B tambah C. Dia tukar kurungan. Yang kat depan ni A dengan B. Yang belakang ni B dengan C. Sama. Cuma dia tukar tempat kurungan tu je. Sama juga dengan darab. A darab B darab C sama dengan A kurungan B darab C. Okey, awak boleh tengok sendiri. Hukum kalis agihan ni pun A darab kurungan B tambah C sama dengan A darab B. Okey, dia darab satu persatu. A darab B tambah dengan A darab C. Kalau tolak pula, A darab B tolak C sama dengan A darab B tolak A darab C. Hukum identiti. A tambah sifar sama dengan A. A darab sifar sama dengan sifar. A darab 1 sama dengan A. A tambah negatif A sama dengan sifar. A darab 1 per A sama dengan 1. Okey, yang kita tengok contoh. Contoh A. 13 tambah 20 tambah 7 disuruh guna hukum kalis tukar tertib. Kalau hukum kalis tukar tertib, A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi cuba kita tukarlah 20 tambah 7 ni sama dengan 7 tambah 12. Jadi kita buat 13. Okey, 20 tambah 7. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi 7 ni kat depan, B kat belakang. Jadi awak tambahlah 13 tambah 7 tambah 20. Dapatlah 40. Okey, yang B hukum kalis sekutuan. Okey, tengok sini. Yang ni dia tukar kurungan je. A tambah B tambah C. Okey. Jadi macam mana nak tukar ni? 3 darab 2 darab 5. Okey. 3 darab 2 darab 5 sama dengan 3. Okey, kita letak kurungan kat sini. 2 darab 5. Jadi 2 darab 5 per 10 kan. 3 darab 10 sama dengan 30. Okey, yang C hukum kalis agihan. Okey, awak boleh tengok sini. Ni kena ingat lah, awak kena hafal hukum dia. Jadi kalau 7 darab kurungan 12 tambah 4 sama dengan, awak kena darab 1 per 1. 7 darab 12 per 7 darab 4. Sama dengan 7 darab dengan 12 tambah dengan 7 darab 4. Sama dengan 7 kali 12. 7 kali 12, 84 tambah dengan 28. Dengan 112. Okey, kita tengok soalan 12 ni kita kena berdasarkan 4 hukum yang kita belajar tu lah. Okey, yang mana sesuai kita tengok. Tengok soalan ni 5 darab 6 tambah 7 darab 6 tambah 12 tambah 12 darab 6. Jadi kalau kita tengok dia berulang kan ni. Darab 6, darab 6, darab 6. Jadi cikgu rasa dia guna kaedah apa ni? Hukum mana dia guna? Dia guna hukum kalis
agihan. Cuma dia dah pecahkan, cuma kita kena fakturkan dia balik. Jadi 6 ni keluarlah 6 darab dengan apa? Tambah sekali 5. Tu dia tambah kan. Tambah dengan 7. Tambah dengan 12. Okey. Dia, awak boleh tengok buku kerja muka surat 5. Nombor 12A. Okey. Apa faedah dia buat hukum ni? Sebenarnya dia nak suruh kita guna kaedah yang lebih efisien. Yang lebih cepat. Jadi awak tak perlu kira satu-satu. 5 darab 6, 7 darab 6, 12 darab 6. Okey, 6 darab 5 tambah 7 tambah 12. 17 tambah 7. 12. Sekejap. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 12, 24. Jadi 6 darab 24 ialah 144. Okey, cikgu rasa sampai situ saja untuk subtopik ni. Nanti kita sambung lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.